Oke, untuk video kali ini Cikgu akan sambung pembelajaran kita di kelas sebelum ini ataupun video sebelum ini, yaitu dalam sejarah tingkatan 5 bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Oke, untuk video kali ini Cikgu akan sambung dari subtopik 6.3 yaitu menangani ancaman komunis. Lepas tu 6.4 isu pembangunan dan ekonomi, dan yang kelima tragedi hubungan antara kaum. Oke, video sebelum ini cikgu sudah bincangkan tentang dua subtopik lah, yaitu subtopik 6.1 dan juga subtopik 6.2. Jadi video kali ini kita akan fokus apa pula cabaran Malaysia, macam mana pula ancaman komunis terhadap negara, apa pula isu-isu pembangunan dan ekonomi di Malaysia, dan juga apakah itu tragedi hubungan antara kaum. Oke, seperti biasa selepas menonton video ini jangan lupa untuk menjawab soalan pengukuhan di akhir video nanti. Oke, tanpa membuang masa mari kita terus masuk dalam subtopik 6.3. Oke, sebelum itu pastikan murid-murid membuka buku teks masing-masing. Oke, dan juga menggariskan isi-isi penting dalam buku teks tersebut, sama ada buku teks yang ada dengan murid-murid ataupun buku teks digital. Oke, mari kita terus masuk dalam subtopik 6.1 yaitu menangani ancaman komunis. Oke, selepas pembentukan Malaysia selepas penggabungan Sabah Sarawak, Malaysia masih lagi dijajah ataupun masih lagi tidak aman. Kenapa tidak aman? Sebab masih diancam oleh komunis. Oke, apakah isu-isu ataupun apakah perbuatan yang dibuat oleh komunis yang mengancam ketentraman awam di Malaysia? Oke, first kita lihat ancaman keselamatan di Sarawak. Maksudnya di sini ialah ancaman komunis di Sarawak. Apa yang komunis buat di Sarawak? Ada dua bentuk ancaman komunis di Sarawak. Oke, cikgu akan highlightkan di sini dan murid-murid boleh highlightkan di buku teks masing-masing ataupun boleh highlightkan dalam buku digital masing-masing. Oke, dua bentuk ancaman komunis di Sarawak, yaitu yang pertama ialah melalui gerakan politik. Oke, melalui gerakan politik, di mana gerakan komunis terlibat dalam politik. Komunis ni juga dia terlibat dalam politik di Sarawak. Mereka menentang gagasan Malaysia. Komunis ni dia penentang utama pembentukan Persekutuan Malaysia. Okey, pelibatan mereka menyebabkan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Jadi selepas gerakan politik ini, penentangan ini telah menyebabkan kerajaan Sarawak pada zaman tersebut dia telah menangkap ahli-ahli komunis yang terlibat dalam penentangan tersebut. Mereka oleh itu komunis ini telah melarikan diri ke Kalimantan sebab Sarawak dan Kalimantan boleh dihubungkan menggunakan jalan kaki ataupun perhubungan darat. Okey, jadi komunis yang ada di Sarawak, mereka telah melarikan diri ke Kalimantan Indonesia. Selepas melarikan diri ke Kalimantan, mereka telah membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara ataupun PKKU. Okey, di mana PKKU ini telah meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara ataupun PARAKU dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Oke, jadi dari segi gerakan politik, ahli-ahli komunis ini dia terlibat dalam usaha menentang gagasan Malaysia. Jadi apabila mereka menentang gagasan Malaysia, kerajaan Sarawak memburu ahli komunis tersebutlah. Jadi apabila ahli komunis ini diburu, mereka melarikan diri ke Kalimantan Indonesia. Okey, di Kalimantan Indonesia mereka telah menubuhkan satu parti, itu dikenali sebagai Parti Komunis Kalimantan Utara. Okey, dan seterusnya meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara dan juga Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS. Itulah yang telah dilakukan oleh
bentuk ancaman komunis dari segi gerakan politik. Oke, yang kedua, ahli komunis juga telah melakukan serangan bersenjata. Oke, pada 5 Agustus 1952, 5 Agustus 1952, komunis telah menyerang kawasan Batu Kitang, Kucing di Sarawak. Jadi ini maksud dia serangan ini telah memulahkan serangan komunis terhadap orang awam. Ini maksud dia komunis juga bukan hanya mahu menentang gagasan Malaysia, tetapi komunis juga mengganggu ketentraman awam, yaitu dengan menyerang Batu Kitang, Kucing di Sarawak pada 5 Agustus 1952. Jadi ini ada dua bentuk ancaman yang pelajar perlu tahu. Apa ancaman tersebut? Gerakan politik. Oke, yang kedua serangan bersenjata. Oke, gerakan politik ini untuk menentang gagasan Malaysia. Jadi serangan bersenjata pula untuk mengancam ataupun menyerang orang awam di Sarawak. Oke, ini ada dua bentuk ancaman. Jadi macam mana pula cara kerajaan menangani ancaman tersebut? Jadi ada usaha mengatasi ancaman komunis yang dilakukan oleh kerajaan. Oke, yang pertama, perang saraf. Oke, ini salah satu kaedah ataupun usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis, di mana perang saraf ini telah mengambil langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahaya ancaman komunis. Maksud dari sini kerajaan telah kerajaan menyekat ataupun kerajaan mau menyekat rakyat daripada terpengaruh dengan ideologi komunis. Oke, termasuklah menyebarkan risalah, untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Oke, yang kedua, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Macam sekarang ada COVID-19. Jadi kerajaan telah isytiharkan mana kawasan hijau. Kawasan hijau maksudnya kawasan yang tiada jangkitan COVID-19. Begitu juga pada zaman dahulu, kawasan putih ialah kawasan yang tidak diancam oleh komunis ataupun bebas dari ancaman komunis. Oke, yang seterusnya tawaran program pengampunan. Kerajaan juga menawarkan program pengampunan kepada ahli komunis yang menyerah diri. Oke, dan yang seterusnya pembangunan infrastruktur. Oke, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Oke, jadi satu cara mengatasi ialah perang saraf. Oke, cara mengatasi yang kedua ialah melalui operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan di mana beberapa operasi ketenteraan dijalankan di Sarawak. Yaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama, Operasi Rascom oleh Rascom dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya Operasi Seri Aman. Jadi semua operasi ini telah berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Pelajar-pelajar perlu ingat nama-nama operasi yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk membendung, untuk mengatasi ancaman komunis di Sarawak. Ada 3 operasi. Operasi Hammer 1965, Operasi Rascom, dan juga Operasi Seri Aman. Kita lihat peta di sebelah di mana operasi pertama. Operasi pertama telah dijalankan di bahagian Kuching, Samarahan. Ini ialah operasi pertama yang dikenali sebagai Operasi Hammer. Operasi kedua telah dijalankan di Sadong dan juga di Seri Aman. Ini operasi kedua yaitu Operasi Rascom. Dan yang seterusnya operasi ketiga di bahagian atas Sarawak yang dinamakan Operasi Operasi Seri Aman, dan juga operasi yang di atas ini dikenali sebagai
Operasi Rescom, meliputi kawasan yang lebih luas di Sarawak. Oke, jadi ada dua usaha mengatasi yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk untuk mengatasi masalah ancaman komunis di Sarawak. Oke, Operasi Hema, mari kita belajar tentang Operasi Hema. Apakah itu Operasi Hema? Operasi Hema ini telah dijalankan di bagian Kuching. Oke, ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Maksudnya di sini penduduk tempatan itu bangkit menentang komunis sebab mereka diancam oleh komunis di Sarawak. Oke, penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Orang awam bangkit menentang komunis sebab komunis ini jahat. Dia membunuh orang awam. Lepas itu kerajaan menggunakan kaedah sama yang digunakan pakai dalam rancangan Briggs untuk dilaksanakan di Sarawak. Oke, rancangan berbentuk memenangi hati rakyat. Itu adalah rancangan Briggs, yaitu memenangi hati rakyat supaya rakyat tidak terpengaruh dengan ancaman komunis. Oke, memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hema. Oke, jadi kita lihat macam mana pula kronologi Operasi Hema ini berlaku. Oke, pada bulan Julai 1965, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baharu. Oke, kerajaan membuat pertempatan baharu kepada orang awam. Oke, dalam tempo 3 hari, seramai 1.200 keluarga berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke kawasan pertempatan baharu. Oke, pertempatan ini dikawal sepanjang masa. Oke, pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempo 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Jadi maksud dari sini penduduk tidak boleh keluar dari kawasan kampung tersebut dalam tempo 24 jam, dalam tempo sehari lah. Oke, seterusnya Operasi Hema telah menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah ataupun lemah. Oke, langkah pembanterasan berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Jadi Operasi Hema ini juga telah menyebabkan komunis ditangkap, di mana Operasi Hema ini telah ditamatkan pada Jun 1970. Oke, selepas Operasi Hema, Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok di bahagian pertama pada tahun 1970. Itu di bagian Kuching lah. Oke, pada 13 Oktober 1973, ini pelajar perlu ingat, semua tarik-tarik ini penting untuk pelajar ingat supaya mudah untuk menghurai dalam soalan esei, soalan struktur, ataupun menjawab soalan objektif. Oke, Bong Ki Chok, yaitu pemimpin komunis. Bong Ki Chok ini ialah nama pemimpin komunis di Sarawak, telah menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdurrahman. Oke, Datuk Patinggi Abdurrahman Yaakob ini merupakan Ketua Menteri Sarawak pada masa tersebut. Oke, surat tersebut menyatakan hasrat untuk berunding. Jadi komunis yang sudah lemah, sudah goyah, akhirnya mahu berunding dengan Sarawak ataupun dengan kerajaan. Jadi hasil rundingan tersebut, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Oke, jadi itulah yang berlaku di Sarawak. Itulah bagaimana berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Untuk di bagian pertama lah. Oke, seterusnya ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Selain di negeri Sarawak, di Semenanjung Malaysia juga selepas pembentukan Malaysia masih lagi mengalami ancaman komunis. Oke, bagaimana pula cara ancaman komunis di Semenanjung Malaysia? Oke, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Ini ialah salah satu perbuatan komunis di mana komunis melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan. Oke, kemuncak ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Oke, kalau kita lihat dalam
kronologi di sini. Oke, pada tahun 1968, PKM ini ialah singkatan bagi Parti Komunis Malaya, telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan di Cross Perak. Oke, di mana serangan hendap ini telah mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Oke, jadi pada 7 Jun 1974 pula, komunis menembak mati Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdurrahman Hashim di Kuala Lumpur. Oke, pada 13 November 1975, sekali lagi Ketua PKM komunis menembak mati Ketua Polis Negeri Perak, Tan Sri Koo Chong Kong, dan pemandunya di Ipoh. Ini adalah perbuatan komunis yang membunuh pasukan keselamatan di Tanah Melayu pada masa tersebut. Oke, selain itu orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Selain daripada menyerang pasukan keselamatan, nyawa orang awam dan juga kemudahan awam menjadi sasaran komunis. Di mana pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Kedah, di Sintok Kedah. Selain itu, periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun Kedah, jalan raya dan jambatan kereta api turut diletupkan. Ini semua adalah angkara komunis. Komunis ini tidak baik. Oke. Yang kedua, melalui pengeboman Tugu Negara. Komunis telah mengebom Tugu Negara pada tahun 26 Ogos 1975. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan akta keselamatan dalam negeri. Jadi pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Jadi ada 2 ancaman komunis di Semenanjung Malaysia: pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam, dan juga mengebom Tugu Negara. Oke? Jadi apakah langkah yang diambil oleh kerajaan usaha mengatasi ancaman komunis di Semenanjung Malaysia? Yang pertama, melalui strategi counter insurgency ataupun COIN, di mana langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Sama jugalah di Sarawak kita ada perang saraf. Kalau di Semenanjung ada strategi counter insurgency, yaitu COIN, keselamatan dan pembangunan, memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan. Untuk memerangi komunis. Sama juga lah maksud dia supaya rakyat tidak terpengaruh dengan ideologi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Jadi itu strategi pertama. Strategi kedua ialah melalui perjanjian kerjasama sempadan. Perjanjian kerjasama sempadan ini ialah di mana usaha membanteras komunis masih menghadapi masalah kerana mereka membina kemah di luar sempadan negara. Oleh itu, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis pada 1976 di Thailand. Antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Maksud dia anggota keselamatan Thailand dan Malaysia bekerjasama untuk memerangi komunis. Perjanjian Hat Yai, ini perjanjian pelajar perlu ingat. Perjanjian Hat Yai diadakan pada 2 Desember 1989 di Hat Yai, Thailand, antara PKM
Malaysia dan juga Thailand, antara Parti Komunis Malaya, Malaysia dan Thailand. Di mana perjanjian ini telah menyebabkan PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api dan letupan dan juga jerangkap samar. Jadi itulah dua strategi yang telah digunakan ataupun telah dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk memerangi, untuk mengatasi komunis di semenanjung Malaysia. Oke, jadi itu saja untuk ancaman komunis. Sekarang kita masuk pula dalam subtopik 6.4. Oke, ini cabaran Malaysia seterusnya yaitu isu pembangunan dan ekonomi. Kita lihat satu persatu isu dan kita lihat bagaimana kerajaan mengambil tindakan cara mengatasi isu-isu tersebut. Oke, isu pertama. Oke, dalam rancangan Malaysia pertama, antara isu-isu yang perlu diselesaikan oleh kerajaan. Oke, first isu dia terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Oke, kerajaan Malaysia pada masa tersebut dia mempunyai dua ekspor saja, yaitu getah dan biji timah. Kejatuhan harga bahan mentah, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial masih kurang diusahakan oleh petani. Jadi ini isu pertama dia. Jadi apa yang kerajaan buat untuk mengatasi isu-isu ini? Yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan industri pemprosesan, mencari pasaran baru baik getah dan biji timah, mempelbagaikan bidang pertanian terutamanya kelapa sawit dan koko, dan seterusnya mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Jadi ini adalah usaha untuk mengatasi isu-isu kegiatan ekonomi inilah. Oke, isu yang kedua, taraf hidup rakyat berbeza. Jadi cara kerajaan untuk menyelesaikan masalah taraf hidup rakyat ialah pertama melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Lepas itu yang kedua, menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru. Juga aktiviti perkilangan dan pembuatan juga telah diperluaskan. Oke, dan juga aktiviti-aktiviti ini telah diperluaskan membuka kawasan-kawasan baru untuk tujuan pembinaan kilang. Oke, lepas itu mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk di Malaysia. Oke, maksud mempercepat integrasi ini ialah mempercepat supaya Malaysia mempunyai satu semangat, yaitu semangat cintakan negara Malaysia walaupun terdiri dari pelbagai kaum. Lepas itu mendapatkan bantuan Bank Dunia. Oke, ini juga salah satu cara kerajaan di mana kerajaan telah meminjam Bank Dunia untuk menyelesaikan masalah isu taraf hidup berbeza. Oke, seterusnya peluang pekerjaan terhad dan juga kadar pengangguran meningkat. Jadi apa usaha dibuat oleh kerajaan? Menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal dan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Oke, isu yang seterusnya selepas pembentukan Malaysia, masalah kesehatan dan sosial, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Maksud dia sini isu kesihatan juga menjadi salah satu cabaran Malaysia lah. Kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional dan kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Jadi ini adalah isu yang perlu diatasi oleh kerajaan. Jadi kerajaan telah mengambil langkah-langkah tersebut untuk mengatasi isu ini, yaitu pertama mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga dan juga menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar.
Nah, ini semua usaha-usaha ini telah dijalankan dalam rancangan Malaysia yang pertama. Oke, itu pelajar-pelajar perlu ingat. Oke, seterusnya kita masuk dalam subtopik terakhir dalam bab 6, yaitu tragedi hubungan antara kaum. Oke, di mana? Oke, ini semua pelajar perlu tahu. Oke, peristiwa rusuhan kaum. Oke, di Malaysia pernah berlaku rusuhan kaum. Nah, yang berlaku pada 13 Mei 1969. Ini merupakan tarik hitam negara kita pada zaman tersebut. Oke, bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Oke, jadi pelajar perlu ingat, rusuhan kaum ini disebabkan oleh pilihan raya umum ketiga, di mana keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Oke, di mana situasi ini telah mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang ada itu tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor, dan kawasan-kawasan sekitar. Oke, kita lihat bagaimana rusuhan kaum ini bermula. Oke, rusuhan kaum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Antara faktor tersebut, kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Oke, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969. Ini telah menjadi sebab utama tercetusnya peristiwa rusuhan kaum itu. Oke, ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Dari kempen pilihan raya lagi sudah berlaku ketegangan antara kaum, di mana terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitivity sesuatu kaum semasa berkempen. Oke, PKM ataupun Parti Komunis Malaya masa itu masih ada. Dia telah mengambil kesempatan pilihan raya mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Nah, itu peranan PKM. PKM juga terlibat dalam rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Parti yang bertanding telah berkempen dan menggunakan sentimen perkauman. Oke, parti-parti yang berkempen juga turut menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Oke, perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Jadi maksudnya di sini selepas menang, penyokong-penyokong parti yang menang itu dia tidak terkawal sehingga menimbulkan kekacauan dan juga provokatif. Oke? Oke, jadi daripada rusuhan kaum tersebut, kerajaan telah mengambil beberapa langkah. Oke, langkah untuk mengatasi masalah kaum di Malaysia. Pertama, darurat, di mana rusuhan kaum yang terjadi telah menyebabkan yang di Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat. Oke, pada 16 Mei 1969 di seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan dalam keputusan darurat tersebut, perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh, mewujudkan pusat pelindungan di beberapa tempat. Polis menguatkuasakan perintah berkurung. Orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Maksudnya di sini perintah berkurung sama macam sekarang lah. Kita perintah berkurung sekarang disebabkan oleh COVID-19. Pada zaman tersebut perintah berkurung disebabkan oleh rusuhan kaum. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Maksudnya di sini semua berita yang ada dari pihak media perlu ditapis oleh kerajaan. Mungkin sebab kerajaan takut mungkin ada ideologi-ideologi komunis yang masuk dan boleh mempengaruhi rakyat.
Oke, kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh. Memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk, terutama di pusat pelindungan. Oke, mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat pelindungan di Stadium Melaka dan Tiongnan Settlement. Oke, semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat pelindungan tersebutlah. Oke, pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Oke. Sementara itu, tentara memberikan pelindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kawasan. Jadi, semasa darurat ini berlaku, inilah semua faktor-faktor ataupun semua aktiviti yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menjayakan, untuk memastikan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Oke, yang kedua, Majelis Gerakan Negara telah ditubuhkan ataupun Mageran yang dipengurusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Oke, antara tanggung jawab Mageran ini termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang, menguatkuasakan akta hasutan dan juga jabatan penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Oke, dan yang terakhir, ada 3 langkah yang diambil. Yang ketiga ialah peranan raja. Apa pula peranan raja dalam usaha menangani masalah peristiwa 13 Mei ini? Oke, Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Oke, di mana semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, ini kita perlu highlight. Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Oke, jawatan kuasa muhibah ini telah menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Jadi ini adalah 3 langkah yang diambil dalam usaha untuk mengatasi ataupun untuk menangani peristiwa 13 Mei 1969, yaitu rusuhan kaum yang berlaku di Malaysia. Oke, jadi itu sahaja untuk subtopik 6.3, 6.4 dan juga 6.5, yaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Oke, jadi kita sudah habis belajar keseluruhan bab 6. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham tentang bab ini. Sekiranya tidak faham, pelajar-pelajar boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di bawah dan cikgu akan jawab soalan tersebut, ataupun boleh PM cikgu secara personal. Oke, seperti yang cikgu sudah bagi tahu tadi, selepas menonton video ini, cikgu sudah sediakan 1 soalan pengukuhan di akhir video. Di akhir video dan cikgu mau pelajar-pelajar jawab soalan, salin soalan dan jawaban di buku latihan masing-masing. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung video seterusnya bab 7 di kelas yang akan datang. Sekian dan terima kasih.